أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dikasihi sekalian. Didoakan moga-moga sama-sama kita dikurniakan sebanyak mungkin limpahan nikmat dan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kita berada di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita peluang dan ruang untuk sama-sama kita dapat beribadah dengan baik, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, insya-Allah boleh dengar ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berkongsi sedikit firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan tajuk yang akan dibincangkan pada hari ini, iaitu berkenaan dengan tilawatul Quran dan juga tadabbur Al-Quran. Tuan-tuan, kita berada di bulan Ramadan. Hari ini masih lagi kita berada pada fasa yang pertama, 10 hari yang pertama di bulan Ramadan. Masih belum terlambat lagi untuk kita menyusun jadual dan kita memperbaiki segala kekurangan, segala yang kita kata yang kurang di bulan Ramadan ini dari sudut ibadah dan amalan-amalan yang kita kerjakan. Fokus pada hari ini adalah ibadah khusus berkenaan dengan membaca dan mentadabburi Al-Quran. Tuan-tuan, muslimin, muslimat yang saya kasihi sekalian, apabila kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran berkenaan dengan membaca Al-Quran dan mentadabburi Al-Quran, kita melihat ianya berada pada kedudukan yang berbeza. Ada ayat yang khusus menyatakan tentang kelebihan membaca Al-Quran, dan ada ayat yang khusus menyatakan tentang kelebihan dan fadilat mentadabburi ayat Al-Quran. Jadi pada kesempatan ini, insya-Allah, sebelum kita bersiap-siap untuk menunaikan solat zuhur berjemaah dengan keluarga masing-masing, marilah kita mengambil kefahaman daripada ayat ini. Moga-moga kita lebih semangat dan semangat kita itu berkekalan sehingga ke akhir bulan Ramadan dan diharapkan sehingga ke Ramadan yang akan datang, insya-Allah. Baik tuan-tuan, berkenaan dengan bacaan Al-Quran, dalam bahasa Arabnya ada yang kita pernah dengar kan, baca Quran ni ada orang panggil tilawatul Quran, ada orang panggil qiraatul Quran. Kedua-duanya kita terjemah dalam bahasa Melayu adalah membaca Al-Quran lah. Tetapi di sana sebagai ulama membezakan antara apa itu maksud qiraah, apa itu maksud tilawah. Kan? Jadi di sini saya sebut secara ringkas, qiraah dan tilawah itu perbezaannya secara ringkas adalah tilawah itu bacaan yang bukan setakat bacaan sahaja, tetapi bacaan dengan adanya penghayatan. Adapun qiraah, sebagai ulama kata, dia semata-mata bacaan. Kita menghimpunkan susunan-susunan huruf itu, maka menjadilah qiraah. Jadi di sini kita ingin bincangkan tilawah, maksudnya bacaan yang sempurna dan ada penghayatannya. Jadi kalau kita bercakap tentang bacaan ini, nak tak nak kita tergambar bacaan Al-Quran itu hanya terhad kepada 30 juzuk, 114 surah. Maka setakat hari ini kita perlu koreksi dan tanya diri kita, dah berapa kali kita khatam Al-Quran, dah berapa banyak ayat Al-Quran yang telah kita faham dan kita tadabbur. Jadi masih lagi ada masa, insya-Allah. Kita doa moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk meneruskan
amal-amal baik ini khususnya pada bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran. Dinyatakan di dalam hadis secara khusus di bulan Ramadan ini Nabi SAW diibaratkan sebagai individu yang sangat pemurah. Di dalam satu hadis yang masyhur diulang-ulang khususnya di bulan Ramadan ini, ajwadun nas, ajwadan nas, Nabi diibaratkan sebagai orang yang paling pemurah dengan memberinya. Dan pemurah ini dikaitkan dengan peristiwa apabila Jibril alaihissalam turun pada bulan Ramadan bertalaki dan bertadarus Al-Quran dengan Nabi SAW. Maka daripada hadis ini para ulama melihat ada beberapa peringkat kemuliaan yang ada di bulan Ramadan itu, ataupun pemurahnya Nabi di bulan Ramadan itu ada peringkatnya. Peringkatnya secara umum, Nabi apabila Nabi SAW masuk pada bulan Ramadan, Nabi sendiri dah memang orang yang pemurah. Dan apabila digambarkan, Nabi tidak pernah menolak sebarang permintaan. Orang minta sesuatu, Nabi tak pernah nak kata tidak. Tak pernah nak kata tak boleh. Seupaya mungkin Nabi akan memberi. Dan apabila masuk di bulan Ramadan, turunnya Jibril dengan membawa Al-Quran, dengan murajaah Al-Quran bersama Rasulullah di malam hari, maka bertambah pemurahnya Nabi SAW. Jadi, dan pemurah itu lebih lagi tinggi martabat dia apabila yang dibincangkan itu dan yang dimunaqasyahkan itu, yang ditadaruskan itu adalah kalamullah, Al-Quran. Sebab itu kita nyatakan sebelum ini, setiap sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemuliaan kepadanya. Oleh itu Nabi SAW nyatakan seperti mana yang diingatkan dan diamalkan oleh Umar bin Al-Khattab apabila dia nak pilih orang untuk jadi kita kata ahli kabinet ataupun pemimpin ketika itu, yang dilihat pertamanya adalah berapa banyak ayat yang dia hafal, berapa banyak ayat Al-Quran yang dia faham. Kerana Sayyidina Umar memahami Nabi SAW menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan Al-Quran itu kaum-kaum tertentu dan merendahkan sesuatu kaum itu dengan ketiadaan Al-Quran di dalam hati mereka. Maksudnya, siapa ada Al-Quran dalam hati mereka, dalam kehidupan mereka, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat darjat mereka. Jadi ini sepakat ulama dan kita setuju. Apabila kita bersama Al-Quran, maka kehidupan kita diangkat darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu secara janji Allah Taala. Baik, kita ingin melihat di sini dari dua aspek yang kita nyatakan tadi, tilawah, tadabbur. Apa itu tilawah? Tilawah adalah bacaan Al-Quran. Dan sebagai ulama kata, sebagai ulama tajwid mengatakan tilawah itu adalah ma'rifatul huruf dan mengetahui huruf-huruf, maksudnya menyebutnya dengan baik, dan mengetahui wukuf, tempat-tempat berhenti. Yang ini berkaitan dengan tajwid. Maksudnya tartil itu adalah bacaan Al-Quran secara betul mengikut ilmu tajwidnya dan mengikut wakaf ibtida'nya yang betul. Dan perintah untuk kita membaca Al-Quran dengan tartil ini adalah satu perintah. Warattilil Qur'ana tartila. Apabila baca Quran, kena baca dengan betul-betul. Adapun ada di kalangan kita umat Islam yang berbeza tingkatan bacaannya, itu kita tak nafikan. Ada orang yang bacaannya hebat, bacaannya lancar. Ada orang yang bacaannya masih lagi merangkak. Istilahnya kita nyatakan merangkak ni maksudnya bacanya slow-slow. Dan ini bukan di zaman kita saja, di zaman Nabi SAW juga dah ada. Sebab itu Nabi nyatakan, siapa yang baca Al-Quran dalam keadaan susah, ia tak, maksudnya bacanya dengan tersekat-sekat, bagi dia 2 pahala. Maksudnya pahala banyak, dapat 2 pahala. Satu pahala dia berusaha, satu pahala dia baca Al-Quran. Namun orang yang dah lancar baca Al-Quran lagi istimewa. Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menyatakan dia akan bersama ma'as safratil kiramil bararah, bersama para malaikat. Para malaikat yang menjalankan tugas berada di sekeliling kita. Apabila seorang itu baca Quran dengan lancar, baca Quran dengan baik, maka malaikat itu duduk bersama dia, mendoakan dia, menghayati bacaan-bacaan Al-Quran
yang dibacakan. Ada kelebihan tertentu. Orang yang susah baca Quran ada kelebihan dia. Orang yang lancar baca Al-Quran ada kelebihan dia. Dan orang yang lancar baca Al-Quran ini sepatutnya bersyukur. Apabila kita lancar baca Quran, maka kita kena baca Quran dengan lebih banyak daripada orang yang tak lancar bacaan Al-Quran. Sebab tu ulama kata, kalau tidur di dalam bulan Ramadan ini pun dapat pahala. Ulama kata dapat pahalanya sebab apa? Sebab tidurnya penat kerana beribadah. Baca Quran, penat, lentok, tertidur. Ataupun penat, kita tutup Quran, kita terus pergi tidur. Tidur itu dapat pahala di bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana tidur itu adalah rehat setelah kita penat melakukan ibadah. Jadi kita mohon moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan iman kita untuk memberikan kita peluang, kan, membaca Al-Quran ana al-lail wa ana al-au di atraf an-nahar, di malam hari dan di siang hari. Baik, di sini kita ingin melihat Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di dalam surah Fatir pada ayat yang ke-29 berkenaan dengan kelebihan orang membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Maksud dia, sesungguhnya orang yang membaca kitab Allah. Maksudnya ini Al-Quran. Ulama tafsir kata, kenapa tak dinyatakan Al-Quran terus? Kenapa dinyatakan kitabullah? Ini nak menunjukkan tentang keagungan kitab tersebut apabila ianya dinisbahkan kepada nama Allah. Kan kalau kita sebut Al-Quran, tak disebut nama Allah. Apabila disebut kitab Allah, maksudnya itu sandaran kepada Rabbul Jalil, Allah Subhanahu Wa Taala yang maha agung. Jadi orang yang membaca Al-Quran. Baik tuan-tuan, sebelum saya pergi lebih lanjut, ayat ini ada kaitan dengan ayat sebelumnya, iaitu ayat yang ke-28, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tentang sifat ataupun kelebihan orang yang berilmu. Itu firman Allah Taala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang hanya takut kepada Allah Ta'ala adalah para ulama. Maksudnya orang yang mempunyai rasa gerun, rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah orang yang berilmu. Jadi di sini seolahnya ingin dihuraikan dengan lebih lanjut. Siapakah orang yang berilmu yang dinyatakan di dalam ayat tersebut? Tuan-tuan, orang yang ada ilmu takutnya lebih berharga berbanding orang yang tidak ada ilmu. Orang yang ada ilmu, dia akan sentiasa rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi orang yang berilmu ini siapa? Alladzina yatluna kitaballah. Mereka itu sifatnya sentiasa membaca kitab Allah, Al-Quran. Di sini dinyatakan dalam fi'il mudhari', yatluna. Ulama tafsir kata apabila dinyatakan dalam fi'il mudhari', ini menunjukkan bahawa perbuatan itu berterusan. Yufidu at-tajaddud wastimrar. Benda sentiasa berlaku. Jadi orang yang berilmu, orang yang takutkan Allah, dia akan sentiasa membaca Al-Quran. Dan setelah itu, wa aqamus salah, ini sebagai pembuktian dia kepada keimanan dia. Dia iman, dia takut pada Allah, dia baca Al-Quran, dan dibuktikan keimanan itu dengan aqamus salah, mendirikan salat dan menginfakkan. Wa anfaqu mimma razaqnahum, memberi infak, mengeluarkan infak daripada apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Tuan-tuan, kita tengok dalam kebanyakan ayat Al-Quran sentiasa digandingkan antara dua sifat ini. Kerana apa? Kerana solat itu sebaik-baik ibadah badan menurut pandangan majoriti ulama. Aqamus salah, dia melaksanakan amalan yang terbaik mengikut kategori amalan badan, iaitu solat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka melakukan amalan yang terbaik dalam kategori amalan harta, yang berkaitan dengan harta. Sirran wa alaniyah, dalam keadaan sembunyi ataupun dalam keadaan nyata. Maksudnya orang nampak ataupun orang tidak nampak. Di sini ulama kata didahulukan sirran
kerana menginfakkan harta itu dalam keadaan orang tak tahu, itu lebih afdal, lebih bagus. Tetapi kalau menginfak harta, bantu orang, walaupun orang tahu, itu tak semestinya kita kata, oh ini asyik buat nak bagi sumbangan aja, nak bagi tahu orang. Kan? Bagi sumbangan nak tolong orang, tak payahlah nak bagi tahu orang. Tak ada masalah. Dalam Islam itu pun dianggap sebagai ibadah. Sebab kadang-kadang ada kebaikannya. Tapi yang lebih penting adalah niatnya. Kita sebagai manusia, kita tak tahu apa niat dia. Kita hanya melihat luaran. Nahkum bizzawahir. Manusia ini kita hanya menghukum luaran. Wallahu yatawallas sarair. Hanya Allah Ta'ala saja yang menghukum dalaman kita. Jadi, orang yang menunaikan solat, orang yang menginfakkan hartanya, ada dua keadaan. Sama ada secara terang-terangan ataupun secara sembunyi. Maka yang lebih afdal adalah melaksanakan ibadah itu secara sembunyi. Yarjuna tijaratan lan tabur. Dan mereka ini melaksanakan ibadah-ibadah ini dengan satu tujuan sahaja. Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Maksudnya perniagaan ini, kalau sebut saja perniagaan, bisnes, dia akan terdedah kepada untung ataupun rugi. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kiasan. Ibarat tiga perkara, tiga amalan ini. Apa dia? Baca Quran, solat, infak. Diumpamakan tiga ibadah ini seperti kita sedang bisnes, kita sedang melakukan jual beli, perniagaan. Dan kita harapkan daripada perniagaan itu keuntungan. Jadi bayangkan tuan-tuan, kita baca Al-Quran, ada pahalanya. Kalau kita baca Quran, tidak ada pahala dan tidak ada keuntungannya, saya yakin tak ada orang nak baca Quran. Kan? Disebabkan kita tahu, baca Quran ada keuntungan dia. Salat ada keuntungan dia. Menginfakkan harta ada keuntungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hanya harapkan itu. Apabila kita baca, kita mengharapkan pulangannya di sisi Allah Ta'ala. Apabila kita infak, walaupun orang tak tahu, kita tak mengharapkan. Walaupun kita yakin, Nabi kata, orang yang menginfakkan harta, dia tidak akan rugi. Jadi kita pun mengharapkan, oh ni kalau kita bagi dia RM10, insyaAllah kita akan dapat balik ni. RM10 balik ataupun dapat gandaan RM100 dan sebagainya. Kita mengharapkan yang itu. Jangan. Di sini pengharapan itu hanya kepada Allah. Yarjuna tijaratan lan tabur. Kita harapkan perniagaan kita ini tidak akan rugi. Dan konsep perniagaan, tuan-tuan, secara ringkaslah, saya bukan orang yang terlibat dalam bisnes ataupun dalam ekonomi dan sebagainya. Dia ada kaedah yang umum, prinsip yang asas. Orang nak berniaga, dia kena ada modal. Dan daripada modal itu, kalau pulangannya lebih daripada modal, itu namanya untung. Orang bagi kita bisnes, bagi peluang, bagi 100, kita jadikan modal. Kemudian kita beli barang, kita jual. Niaga. Apabila habis barang tu, kita kira balik. Oh, pulangan dia ada 150. Maksudnya, 100 modal kita dah balik modal lah. 50 untung. Ini yang kita nak. Maksudnya kita tak nak apabila dikeluarkan 100 modal, balik pun 100 juga. Yang lebih merugikan apabila dapat modal 100, buat berniaga, habis berniaga, pulangan tengok kurang daripada 100. Waliyazubillah, kita tak nak sedemikian. Sama juga dengan kita membaca Al-Quran, salat dan infak ini, kita nakkan keuntungan yang lebih dari itu. Dan kita yakin Allah Ta'ala berfirman, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ tajiduhu indallah. Apa sahaja kebaikan yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan di dunia ini, pasti akan ada balasannya di sisi Allah. Bahkan huwa khairan wa a'zama ajra. Bahkan balasan itu lebih baik dan lebih afdal. Jadi jangan risau tuan-tuan. Baca Quran, harapkan sesuatu di sisi Allah. Salat pun sama, harapkan sesuatu di sisi Allah. Dan juga kita berinfak. Jadi tuan-tuan, saya fokus pada ayat ini pada fasalnya yatluna kitab Allah. Baca Al-Quran. Maksudnya, baca Al-Quran ini tak akan rugi, tuan-tuan. Banyak mana ayat yang kita baca tak akan rugi. Bahkan ada hadis Nabi nyatakan, Iqra' wartaqi. Kan? Baca Al-Quran dan tambah lagi.
Tambah lagi bacaan, baca tambah lagi, baca tambah lagi. Sebab apa? Sebab kedudukan kamu di syurga nanti mengikut kadar ayat mana yang kamu baca. Makin banyak ayat yang kamu baca, semakin tinggi tempat dan kedudukan kamu di syurga. Tuan-tuan, siapa tak nak? Kan? Ini kalau kita tanya kita sendiri, saya sendiri tak tahu kita ni dah boleh masuk syurga ke tak boleh masuk syurga dengan amalan yang kita lakukan. Kan? Tapi di sini Nabi SAW bukan kata masuk syurga ke tak masuk syurga. Nabi katakan dah masuk syurga, dia hanya memilih tingkatan mana saja yang dia kehendaki. Tapi kita faham dengan konsep asal, siapa saja yang mengucap 2 kalimah syahadah, insya-Allah matinya dalam keadaan syahadah, masuk syurga Allah. Cuma akan dihakis dulu dosa-dosanya di neraka Allah Ta'ala. Baik. Orang baca Quran mengharapkan pahala di sisi Allah. Satu huruf ada gandaannya dengan 10. Pernah kita cerita sebelum ni, kalau kita nak kira orang yang baca Quran dia hanya mengira dari sudut pahala, nescaya dia hanya baca beberapa huruf saja. Oh, hari ni alif lam mim. Sebab apa? Sebab alif lam mim itu 3 huruf yang berbeza. Satu huruf gandaannya 10. Dah dapat 30 dah. Satu hari 30 cukup. Kalau nak dibincangkan dari sudut banyaknya pahala mengikut huruf, tuan-tuan, ulama arud, kan satu ilmu dibincangkan arud qafiyah. Arud qafiyah ni maksudnya dia membincangkan perkataan itu dari sudut intonasi. Macam orang nak kompos lagu, kan, dia ada perkataan, dia ada note dia, kan, ta, ti, tu dan sebagainya, dia ada dia punya note dia. Dan perkiraan itu mengikut patah perkataan. Contohnya kalau kita sebut alif lam mim, kita faham 3 huruf, tapi menurut arud qafiyah, menurut ilmu arud, di sini bukan 3 huruf. Sebab apa? Sebab apabila kita nak sebut huruf alif, dia memerlukan kepada beberapa huruf. Contohnya macam mana? Nak eja huruf alif, alif, lam, ya, fa. Ataupun alif, lam, fa. Lam, alif, mim, baru jadi huruf lam. Kita nak sebut huruf mim, mim, ya, mim. Jadi 3 huruf yang dimaksudkan di dalam itu memerlukan 3 huruf bagi setiap huruf itu. Dah berapa dah? Dah 9 huruf. Jadi kalau orang yang tamakkan ataupun yang nak kira sangat dengan pahala, lagi banyaklah kat situ. Jadi ala kulli hal kita nak nyatakan dengan membaca Al-Quran, pahalanya tak akan putus-putus dan banyak sangat. Sebab itu Allah Ta'ala nyatakan pada ayat selepas tu, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Baca Al-Quran ini, natijahnya apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasti akan menyempurnakan pahalanya. Wafa ni maksudnya sempurnakan. Macam orang yang apabila dia berjanji dengan seseorang, maka dia akan memenuhi janjinya. Di sini Allah Ta'ala nyatakan dengan perkataan liyuwaffiyahum, seolah itu satu janji. Kita baca Al-Quran, Allah Ta'ala dah janji dia akan berikan pahala kepada kita. Ujurahum wa yazidahum min fadlih. Tak cukup dengan yang dinyatakan satu huruf ada gandaannya 10 kebaikan, 10 pahala. Wa yazidahum min fadlih. Tak mustahil kalau kita baca dengan ikhlas hanya mengharapkan redha Allah, tak mustahil Allah Ta'ala tambah lagi daripada gandaan yang kita faham itu. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha pengampun dan syakur, maha membalas segala kebaikan yang kita lakukan. Syakur. Kan, Allah Ta'ala berkira sikit kamu buat, Allah Ta'ala akan balas. Maka di sini part pertama kita bincangkan ayat ini menunjukkan bahawa, tuan-tuan, baca Al-Quran itu adalah satu ibadah yang tidak akan merugikan kita. Bahkan mudah je kita duduk saja ni kan, baca. Sebab itu untungnya kalau orang yang hafal Al-Quran. Sebab itu Dr. Salah Al-Khalidi dia nyatakan dalam kitab Mafatih Litta'amul Ma'al Quran, Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dia kata, paling kurang dalam kehidupan seorang Muslim, dia kena ada 3 wirid. Maksudnya 3 benda yang dia sentiasa jadikan sebagai rutin yang berkaitan dengan Quran. Kan? Kita kata Quran hanya baca je ke? Tak. Syekh kata ada 3 benda yang kita perlu jadikan rutin seharian. Apa dia? Wirid yang pertama adalah wirid
qiraatul Quran ataupun tilawatul Quran, baca Quran. Maksudnya kita baca untuk mendapat fadilat dan pahala ni. Baca. Walaupun tak faham tak apa, baca. Dan sebagai ulama kata, baca dengan melihat Al-Quran lebih bagus daripada baca dengan tak melihat Al-Quran. Sebab apa? Sebab melihat Al-Quran, menatap lembaran Al-Quran itu dah dapat pahala dah. Baca dengan suara itu dapat pahala lagi. Kan? Kalau kita baca dengan suara yang kuat, suara itu masuk ke telinga, kita dengar, dapat pahala lagi. Pahala dengar Al-Quran banyak sangat tuan-tuan, pahala. Sebagai ulama kata tak, kan? Seperti yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi, dia membahagikan antara dua keadaan ini secara adil. Dia kata kalau orang yang tak hafal Quran, dia nak baca, dia tengok ayat, itu bagus dan afdal bagi dia. Tapi kalau orang yang hafal Al-Quran, dia baca, dia tak tengok Al-Quran, itu afdal. Sebab apa? Sebab dia tak tengok ayat Al-Quran, tetapi ayat itu dah ada di dalam pemikiran dia, dah ada dalam hati dia dah. Dah boleh mendatangkan tadabbur dah dalam diri dia. Itu lagi bagus. Tapi kalau dibaca setakat hafalan saja dia tak faham, kalau dia tengok Al-Quran baru dia boleh faham, itu lagi bagus. Bergantung kepada situasi. Baik. Tadi Syekh nyatakan wirid pertama kita adalah wirid baca Al-Quran. Wirid yang kedua adalah wirid hafal Al-Quran. Maksudnya dalam satu hari kena ada masa khusus untuk baca Al-Quran, ada masa khusus untuk hafal Al-Quran. Jangan tinggal walaupun kita kata, Allah Ustaz, saya ni dah tua dah, nak hafal pun susah, nak ingat satu-satu ayat tak apa tuan-tuan. Masa yang kita ada, walaupun satu ayat cuba hafal, ulang banyak kali. Kan? Ulama kita nyatakan sebelum ini bahawa orang yang hafal Al-Quran automatik dia akan dapat pahala lebih daripada orang yang baca Al-Quran. Kenapa? Pahala hafal tu lebih banyak ke tak? Secara logiknya kita faham. Satu ayat kalau biasa kita baca, kita hanya baca sekali je. Wabashiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum. Ayat itu dibaca sekali je kalau orang yang nak baca. Tapi kalau orang yang nak hafal ayat tu, dia akan baca dengan beberapa kali, baru dia akan berpindah pada ayat seterusnya. Wabashiril ladina amanu wabashiril ladina amanu wa amilus salihat wabashiril ladina amanu wa amilus salih. Dia ulang berkali-kali. Ini dah banyak dah gandaan dari sudut pahala. Sebab itu biarlah ada masa untuk kita hafal Al-Quran. Biarlah kita mati dalam keadaan ada Al-Quran di hati kita. Sebab itu Nabi kata, innal ladzi laisa fi jawfihi Quran kal baitil kharib atau kama qala. Orang yang tidak ada Al-Quran di dadanya seperti rumah yang usang, rumah yang ditinggalkan. Jadi kita tak nak hati kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak ada satu ayat pun hafalan Al-Quran. Marilah sama-sama di bulan Ramadan ini kita spend masa kita, ada yang kita baca, ada yang kita hafal. Baik, wirid yang ketiga adalah wirid kita dengan Al-Quran dengan tadabbur. Maksudnya ada masa kita tadabbur, fahami dan koreksi makna-makna ayat Al-Quran itu secara mendalam. Jadi satu hari yang ada di dalam seharian kita di bulan Ramadan ini, mungkin kita kata sebelum subuh kita baca, kan, waktu tu kita tadabbur. Sebelum subuh kita baca dan kita menghayati, walaupun satu ayat diulang. Mungkin selepas subuh ataupun selepas asar kita hafal. Selepas asar sementara nak tunggu berbuka puasa kita hafal. Ulang ayat tersebut, boleh hafal satu ayat. Mungkin selepas isyak kita punya wirid adalah tadarus, kita baca tilawah. Jadi jadikan ianya sebagai wirid di dalam seharian kita. Baik tuan-tuan, itu berkenaan dengan tilawah, banyak pahala. Kemudian daripada 3 wirid ini saya ingin pergi kepada tadabbur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Muhammad. Dalam surah Muhammad pada ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbaruna al-Quran. Dalam Al-Quran ada 2 ayat. Afala yatadabbaruna al-Quran. Ini ayat yang keduanya pada surah Muhammad. Apa maksudnya tuan-tuan?
Maksudnya Allah Ta'ala berfirman dalam bentuk pertanyaan. Maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran? Maksudnya adakah, ini satu pertanyaan, adakah kita sengaja tak nak faham Al-Quran? Kenapa kita tak nak faham Al-Quran? Pertanyaan ini. Dan kalau kita nak gunakan dengan bahasa seharian kita kan, ini pertanyaan yang ingin menjentik hati kita supaya kita sedar kan. Kenapa kamu tak tadabbur Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Atau telah ada di atas hati mereka itu kunci penutup? Ini satu bentuk andaian yang berbentuk real. Allah Ta'ala tanya, kenapa kamu tak tadabbur Al-Quran? Ke di hati kamu dah ada kunci yang menutup rapat supaya hati kamu tidak boleh memahami Al-Quran? Allah. Kita waliyazubillah, kita mohon Allah Ta'ala lindungi kita daripada hati kita dikunci daripada memahami Al-Quran. Setiap hari mungkin, kalau hari-hari yang biasa kita boleh datang masjid dengan kuliah tafsir, tak apalah, tak ada masalah. Ramai guru lagi bagus. Kita dengar tafsir Al-Baqarah daripada ustaz ni. Kalau di Masjid Bandar Siputra ni yang masyhurnya dalam ilmu tafsir ni, Al-Fadil Dr. Muhammad Farid Ravi. Orang yang sangat alim dalam ilmu tafsir. Beliau mengulas surah Al-Baqarah, saya rasa dah beberapa tahun dah kan. Sebulan 2 kali kuliah subuh, tak habis lagi surah Al-Baqarah. Masya-Allah, tak ada masalah, kita ikuti dan kita fahami. Dan di masjid lain kita dengar lagi tafsir surah lain. Jadi ini satu usaha kita nak memahami Al-Quran. Kan? Allah Subhanahu wa taala nyatakan am ala qulubin aqfaluha? Adakah ada kunci di hati mereka? Jadi kita melihat di sini kunci yang dimaksudkan itu kenapa? Kita melihat pada ayat selepasnya. Innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Orang yang kembali ke belakang setelah mereka mendapat hidayah. Maksudnya di sini ulama tafsir kata orang munafik. Maksudnya dia dah dapat keterangan, pergi belajar tafsir, dia dah tahu dah yang ni boleh, yang ni tak boleh. Tapi apa balik di rumah, yang tak boleh itulah dia buat, yang boleh tu ditinggalkan. Maksudnya dia berpaling daripada kebenaran al-huda dan hidayah yang ada di dalam Al-Quran. Pergi dengar kuliah online macam ni, ustaz-ustaz kata yang ni tak boleh, yang ni boleh, yang ni haram, ini halal. Dah tahu, tapi selepas itu tutup handphone, masuk dalam dunia yang real, dia melakukan perkara yang dilarang dan meninggalkan perkara yang disuruh. Maka golongan ini, innal ladzina irtaddu ala adbarihim, mereka ini berpaling, tak nak percaya kepada kebenaran tersebut. Bahkan dia tahu. Kenapa? Asyaitanu sawwala lahum, syaitan itu telah menghiaskan di hati mereka. Yang baik itu nampak tak baik, yang tak baik itu nampak baik. Itu perhiasan syaitan. Menghiasi di hati kita supaya kita sentiasa rasa indah untuk melaksanakan perkara-perkara maksiat. Waliyazubillah. Jadi wa amla lahum, dan mereka itu diberikan dipanjangkan angan-angan mereka. Maksudnya di sini ada qiraat yang baca dengan amla lahum, ada qiraat yang baca dengan wa umli lahum, ada dibaca dengan wa umliya lahum. Kan? Kalau dibaca dengan wa umliya lahum, wa umli lahum, itu bermaksud Allah Subhanahu wa taala yang memanjangkan masa itu bagi mereka. Syaitan telah menipu mereka, menghias hati mereka untuk mereka melakukan perkara-perkara maksiat. Allah Subhanahu wa taala memberi masa kepada mereka supaya mereka dapat bertaubat dan kembali kepada Al-Quran. Jadi tuan-tuan, kita boleh faham daripada ayat ini secara tidak langsung, kita boleh tadabbur ayat ini, bahawa orang yang tidak cenderung untuk memahami dan mentadabburi ayat suci Al-Quran ini, salah satu faktornya adalah apabila mereka ini sentiasa melakukan maksiat. Maksudnya sentiasa bercanggah dengan suruhan Al-Quran. Dalam kehidupan lebih cenderung untuk mengikut bisikan syaitan, maka orang ini hari demi hari akan ada kunci yang menutup hati mereka. Jadi dia seolah-olah ada keseimbangan. Orang yang usaha buat kebaikan, Allah Ta'ala buka hati dia untuk faham Quran. Itu ada keseimbangan.
Tak semestinya dia terus pergi kepada Quran, cari tafsir, baca tafsir, tak. Orang yang ingin melakukan kebaikan, meninggalkan maksiat, dia akan cenderung untuk memahami Al-Quran. Akan cenderung untuk dengar kuliah-kuliah ilmu, kuliah-kuliah memahami Al-Quran. Ada kecenderungan. Sebab itu step yang pertama, tinggal maksiat. Tinggal maksiat, maka dia akan, Allah Ta'ala permudahkan dia untuk mendekati Al-Quran. Sebab Al-Quran itu maha suci. Kalamullah yang maha suci. Bagaimana Al-Quran yang suci ingin masuk ke dalam hati orang yang kotor. Moga-moga Allah Ta'ala membersihkan hati kita dan memasukkan cahaya Al-Quran ke dalam hati kita supaya kita memahami intipati yang ada di dalam Al-Quran. Ini berkenaan dengan tadabbur. Tuan-tuan, jadi dalam seharian kita, ada masa kita baca, ada masa kita hafal, ada masa kita tadabbur. Dan tips untuk kita tadabbur ini, tuan-tuan, tak semestinya kita target ni tahun ni Ramadan kali ni khatam kita tadabbur surah Al-Baqarah. Itu panjang sangat, tuan-tuan. Tadabbur memerlukan kepada masa. Jadi kita cadangkan kita dengan Al-Quran bukan kita set ikut ayat, ikut berapa ayat. Kali ni nak habiskan satu surah, kali ni nak habiskan satu juzuk, tak. Kalau berkaitan dengan tadabbur, lebih baik kita set dengan masa. Okey, lepas subuh ini, lepas asar ini, lepas maghrib ini, kita set 1 jam untuk tadabbur Al-Quran. Tak kira lah 1 jam itu boleh 1 ayat ke, boleh 2 ayat ke, boleh 3 ayat, terpulang. Kan? Kita mengikut masa, tadabbur. Nabi SAW tadabbur Nabi. Pernah satu malam diriwayatkan, Nabi bangun qiyamul lail, Nabi hanya ulang 1 ayat sahaja. Ayatnya mana, tuan-tuan? Di hujung surah Al-Ma'idah. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Apa maksud ayat ni, tuan-tuan? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, sekiranya engkau mengazab mereka ini, ya Allah, maksudnya orang-orang yang mendustai kamu, orang-orang yang tidak mengikut jalan-jalan kamu, ya Allah, fa innahum ibaduk. Ini rasa simpati Nabi kepada mereka. Nabi mengalirkan air mata mengenangkan nasib mereka. Dan dalam masa yang sama, Nabi mengagungkan Allah Ta'ala. Ya Allah, sekiranya kamu mengazab mereka ini, ya Allah, yang tak dengar cakap ni, ya Allah, sesungguhnya mereka itu hamba-Mu, ya Allah. Mereka layak untuk diazab kerana mereka itu hamba-Mu, ya Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, sebaliknya sekiranya engkau mengampuni mereka, ya Allah, fa innaka antal azizul hakim. Engkaulah maha perkasa, ya Allah, maha adil, maha bijaksana, ya Allah. Maksudnya semua itu milik Allah. Allah Ta'ala nak azab pun boleh, Allah Ta'ala nak ampunkan pun boleh. Di sebalik ayat itu, maksudnya kita tadabbur. Tadabbur ni maksudnya kita faham yang sebaliknya. Bukan setakat teks zahir ayat itu saja. Di zahir kita baca ayat itu. Di hati kita mengenang ke, ya Allah, aku ini bila-bila masa aku boleh diazab oleh-Mu, ya Allah. Dan aku ini bila-bila masa engkau boleh ampuni segala kesalahanku, ya Allah. Maka kita mengharapkan apa? Mengharapkan Allah Ta'ala ampun kita dan Allah Ta'ala angkat segala bala, bencana, azab ke atas diri kita. Dan walaupun kita tahu, hanya kita saja yang tahu banyak dosa yang kita buat. Ya Allah, dosa yang aku buat ni, ya Allah, Engkau sahaja yang maha mengampun segala dosa ni, ya Allah. Engkau sahaja yang boleh mengazab bila-bila masa, ya Allah. Jadi di sebalik ayat itu kita bermunajat, ya Allah, ampunilah dosaku, ya Allah. Selamatkan aku daripada bala bencana, ya Allah. Dan hari ini kita berhadapan dengan COVID-19. Ini salah satu daripada musibah, ya Allah. Mungkin ini disebabkan dosa-dosa yang pernah kami lakukan sebelum ini, ya Allah. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Angkatkanlah bala ini secepat mungkin, ya Allah. Ini tadabbur. Walaupun satu ayat, benda itu diulang-ulang. Hasilnya kita boleh mengalirkan air mata, ya Allah. Golongkan kami dalam golongan orang yang boleh mengalirkan air mata apabila membaca ayat suci Al-Quran, ya Allah. Dan yang terakhir, saya nak beri beberapa contoh. Syekh Sya'rawi sentiasa memberikan contoh ini apabila saya tengok di dalam YouTube. Saya suka tengok Syekh Sya'rawi apabila mentafsirkan ayat Quran. Diberikan satu contoh yang dia riwayatkan, dia dinyatakan daripada Ja'far As-Sadiq berkenaan dengan 4 ayat yang Ja'far As-Sadiq menyatakan tadabburnya terhadap ayat Al-Quran. Namun apabila saya cek balik,
Sebagai ulama kata ini tidak ada riwayat, dan riwayat ini disebut di dalam kitab-kitab Syiah dan sebagainya. Ala kulli hal, saya melihat riwayat ini ataupun kisah ini bagus untuk kita hayati dalam proses kita nak tadabbur Al-Quran. Apa dia? Ayat yang pertama dia kata, aku pelik melihat manusia yang takut sangat kepada apa yang berlaku di dalam kehidupan dia. Sedangkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah itu sebagai wakil kami. Maksudnya sebagai backup besar kami hanya cukup dengan Allah Ta'ala. Ini dalam ayat apabila Allah Ta'ala berfirman, Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum. Hei orang beriman, orang kafir musyrik telah berkumpul, mereka ingin menyerang kamu. Maka orang beriman ketika itu mereka tak takut. Mereka lebih rasa semangat dan kalam kata-kata mereka yang menguatkan mereka adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah Ta'ala saja yang menjadi backup kami, mewakilkan segala urusan kami kepada Allah. Jadi Syekh ni kata apa? Aku pelik dengan orang yang dia membaca ayat ini kan, tapi dia masih lagi takut. Sebab apa? Tidakkah dia memerhatikan selepas ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah. Mereka itu kembali bi ni'matin minallah, dalam keadaan mendapat nikmat Allah dan mendapat kurniaan daripada Allah, dan mereka tidak dilukai dan tidak dilukai atau disakiti oleh musuh-musuh mereka. Maksudnya mereka berhadapan dengan musuh mereka mungkin dalam peperangan dan sebagainya, mereka mendapat kenikmatan dan mereka terpelihara daripada kesakitan. Maksudnya disebabkan hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah Ta'ala lindungi mereka, Allah Ta'ala menangkan mereka. Jadi ini tadabbur, kesan daripada tadabbur. Kita tengok ayat tu, tengok ayat selepasnya, oh ada kaitan rupanya, maka kita beramal dengan ayat ni, hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan takut apa-apa, semuanya kita sandarkan kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat wa ufawwidu amri ilallah. Kan? Syekh ni kata apa? Aku pelik. Kan? Ada orang yang apabila dibaca ayat ini, dia masih lagi nak rasa takabur ataupun dia masih lagi nak rasa takut kepada ancaman-ancaman orang lain. Maksud ayat ni apa? Wa ufawwidu amri ilallah. Aku menyerahkan seluruh urusanku kepada Allah. Apabila kita dah berusaha, kita serahkan segala urusannya kepada Allah. Ini ayat ini khususnya tentang Nabi Musa alaihissalam. Apabila dia diancam oleh Fir'aun, maka dia menyerahkan segala urusannya. Wa ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan segalanya kepada Allah. Maka selepas itu apa dia? Fawaqahu Allahu sayyi'atu ma makaru. Allah Subhanahu wa taala memelihara dia, iaitu Musa alaihissalam, daripada segala tipu daya ataupun perancangan musuh-musuh mereka. Jadi, kita faham, kita tadabbur ayat ni bahawa apabila kita sentiasa sedar ufawwidu amri ilallah, aku serahkan urusanku kepada Allah, Allah Ta'ala sahaja yang mampu melindungi kita daripada sebarang perancangan musuh-musuh kita. Lagi apa lagi? Zunnun, apabila Nabi Zunnun yang dikisahkan di dalam Al-Quran, wa zannuni idh dhahaba mughadiban, Nabi Yunus apabila ditelan oleh ikan paus, berada di dalam fi zulumat, dalam keadaan kegelapan. Apakah yang diseru oleh Nabi Yunus tersebut? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, Maha suci Allah, sesungguhnya aku ini telah melakukan kezaliman ke atas diriku sendiri. Aku ini tergolong di dalam orang-orang yang zalim, menzalimi diriku. Jadi Syekh ni kata, aku pelik melihat orang itu dia apabila dia melakukan kesilapan, dia tak nak bertaubat, dia tak nak mengaku kesilapan dia. Sedangkan ayat ini apabila dia ditimpa sebarang musibah, ditelan ikan paus. Ikan paus ni kalau kita tengok dari sudut sainsnya, apabila apa sahaja yang masuk ke dalam mulut dia tu kan mudah untuk hancur, apatah lagi kulit manusia. Jadi apabila manusia masuk, disebut di dalam ayat ni selamat, dikeluarkan dalam keadaan selamat, tidak ada luka.
Ini kuasa Allah. Jadi apabila kita berada dalam keadaan panik, kita berada dalam keadaan takut, sakit dan sebagainya, banyak akan menyebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Apa kesan dia? Hasil tadabbur kita terhadap ayat ini, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Kami mustajabkan doanya, hajat-hajatnya, dan kami selamatkan dia daripada keadaan yang dia takut itu. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan begitu juga yang kami akan selamatkan seluruh orang yang beriman. Jadi kita orang beriman, apa saja masalah yang menimpa diri kita, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Jadi ini antara beberapa contoh bentuk tadabbur kita. Apabila kita baca Al-Quran, kita tadabbur, ada ayat-ayat tertentu yang kita boleh jadikan sebagai wirid kita, sebagai sebutan ataupun doa seharian kita. Dan kita baca je ayat itu, kita akan terkenang apakah kesan-kesan dia. Sebab apa? Sebab kita mentadabburi ayat-ayat suci Al-Quran. Tuan-tuan, cukup dengan beberapa contoh yang saya datangkan di sini. Kesimpulan yang saya cuba sampaikan daripada apa yang disampaikan pada hari ini berkenaan dengan tilawah dan tadabbur, saya ingin mengajak diri saya sendiri dan juga seluruh ahli keluarga saya dan seluruh muslimin muslimat yang mendengar, marilah sama-sama kita menggunakan masa peluang yang ada pada bulan Ramadan ini, khususnya pada PKP ini. Kita kurang pergerakan keluar daripada rumah, duduk di rumah, banyakkan baca Al-Quran, banyakkan mendengar Al-Quran. Dan jangan lupa, apabila membaca Al-Quran, bersama Al-Quran ini, jangan lupa adab-adabnya. Maksudnya baca Al-Quran seeloknya menghadap kiblat, kan, berada dalam keadaan bersih, hati perlulah ikhlas. Jadi itu antara adab-adab kita dengan Al-Quran, kita perlu jaga. Jadi baca Al-Quran sebanyak mungkin, tak kisahlah tak faham, kerana tadabbur itu part yang lain. Jadi kita sebut tadi, kita dah setuju paling kurang ada 3 benda bulan Ramadan ini. Baca banyak-banyak, paling kurang ulama kata, ulama semasa kita ni lah, menyarankan kita paling kurang khatam 2 kali di bulan Ramadan. Maksudnya satu hari baca 2 juzuk. InsyaAllah habis Ramadan 2 kali khatam. Dan Nabi nyatakan tak boleh nak khatam awal sangat. Kalau khatam awal sangat, maksudnya itu menunjukkan dia baca laju sangat dan dia tak boleh nak faham Al-Quran. So sekarang ni kita setuju baca pelan-pelan, elok, dengan bacaan yang betul. Baca banyak-banyak, dan ada masa kita hafal Al-Quran. Biarlah keluar bulan Ramadan ni paling kurang hafal surah Al-Mulk, hafal surah Sajdah ke, hafal surah Insan. Mungkin suatu hari nanti, khusus-khususnya ketua-ketua keluarga ni kan, di pagi hari Jumaat tu, kalau kita rasa confident, boleh baca untuk jadi imam, untuk imam subuh hari pagi Jumaat, surah-surah tertentu. Kemudian yang ketiga adalah wirid kita tadabbur Al-Quran. Ada masa kita duduk sejenak, faham Al-Quran, tadabbur. Walaupun satu perkataan, 2 perkataan, dia mendatangkan rasa insaf dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga sepanjang perkongsian saya pada hari ini ada kebaikan yang boleh kita sama-sama amalkan. Doa-doakan moga-moga Allah Ta'ala berikan lagi peluang kepada kita untuk beribadah, panjangkan usia kita dalam keberkatan, dan disampaikan kita ke malam ataupun Lailatul Qadri, untuk mendapat pengampunan dan mendapat fadilat di Lailatul Qadri. Tuan-tuan, apa maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Ampun maaf atas kekurangan, mohon tuju ajar sekiranya ada kesilapan yang saya sampaikan sepanjang penyampaian saya pada hari ini. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.